Sumayah bagaimana beliau menjalankan perniagaan secara online, terutamanya sekali di dalam keadaan kita yang sedang mengalami pandemik COVID-19 ni, yang merupakan satu permasalahan yang besar berkaitan dengan penyakit yang mudah berjangkit, di mana yang boleh menyebabkan kelumpuhan ekonomi kepada peniaga-peniaga yang ada sekarang. Kita ingin tahu bagaimana Cik Syahriza, iaitu founder kepada Sumayah Rich, bagaimana beliau melaksanakan perniagaan beliau secara online. Okey, terima kasih semua kerana sudi mendengar dan kita persilakan Cik Nur Syahriza. Silakan. Boleh on speaker, Cik Syahriza. Dia off speaker. Dia off. Suruh dia on speaker. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua boleh dengar suara saya tak? Boleh. Boleh. Okay, kat dalam ni ada 39. Okay, saya start dulu lah. Okay, nama yang diberi adalah Nur Syahriza Zakira Syahriza. Terima kasih kepada Puan Awin yang cantik gilita jadi hosting saya hari ni. Okay, sekejap. Terlebih dahulu saya minta maaf tetapi disebabkan macam biasalah bila online ni ada like internet, ada like dekat Google dan sebagainya. So kami Cik Salihin dengan Puan Awin tadi dah cuba inilah hasil dia. Minta maaf terlewat 27 minit. Okay, pasal ni saya nak terangkan dan beritahu sedikit saja, simple je. Dan hari ni sharing saya hanya untuk santai-santai je. Saya tak nak macam korang semua yang saya tahu adalah DAT. DAT adalah accountant. Okay. So sekali nama saya yang diberi M. Bagi nama glamour. Okay. Nama yang dikenali adalah Sumayah dan saya dah tahun ni. Dan saya tujuan yang baik saya nak kenal jurusan kos DPR Marketing, okay, JP. Dan saya sekarang belajar lagi, still belajar Education Bachelor dekat UiTM Puncak. Saya ambil dalam jurusan Marketing. Dan saya pengasas kepada sejadah Sadar Premium Sumayah, iaitu anak-anak membahagiakan, menceria, menghappykan mak ayah untuk kurangkan sakit lutut dan tulang belakang. Okay, itu main business saya. Sepanjang saya buat perniagaan ni, saya still lagi belajar. Okay. Itu sedikit lah tentang diri saya ni. Yang saya rasa benda ni efek dekat saya sebenarnya tak ada isu yang penting pun untuk nak bagi tahu korang semua. Cumanya kita baru-baru ni digempakan, macam saya duduk Selangor dan KL digempakan juga pada 14 hari bulan, iaitu besok. Okay, besok kami dah mula start PKP balik. Iaitu vibes yang kita orang akan buat untuk PKP yang pertama. Dan ini adalah produk saya, iaitu Syahriza Sumayah, yang mungkin korang semua tahu. Okay, yang mungkin korang semua tahu di mana produk ni dah viral dan kami adalah salah satu pioner, orang panggil dari segi yang pencetus untuk Syahriza Sumayah. Bila kami start benda ni, dah ramai dah tiru. Bila tiru tu kami ada konflik, which is orang. Dan jika kat luar sana korang nak beli untuk mak ayah ke, pastikan original dapatkan Syahriza Sumayah. Okay, ini adalah main kerja saya, main apa yang Sumayah buat. Okay, Mawin boleh play. Okay.
Untuk next ni pula, saya juga pernah bersiaran di TV Ahli Hijrah bersempena BIS Assalamualaikum, which is dalam ni adalah kami buat kempen marketing besar-besaran untuk sejarah standar premium semaya. Macam mana sales kami melonjak lebih daripada 360 darjah dan branding sejarah semaya naik. Okey, untuk sejarah standar ni memang impact dia sangat besar. Cumanya bila kita masuk dalam television ataupun dah joint venture dengan dia segi branding. Okay, kalau korang semua ada orang cakap impian nak ada person branding ataupun brand owner, ini adalah marketing yang berbayar, bukan makar. Okay. Next kali saya just semacam simple-simple je. Apakah kesan yang berlaku pada sejadah untuk aku di PKP? Dan saya nak korang cuma ataupun Suara dia putus-putus sebab lah, benda Cik. ni knowledge. Bagi saya knowledge. Suara dia putus-putus, Cik In. Mana tahu dalam ni, of course, waktu saya zaman belajar pun, saya still lagi buat business. Masa tu tak adalah saya platform Instagram, IG, FB dan sebagainya. Saya hanya fokus dekat WeChat. Sekarang ni mungkin korang yang dalam 41 orang ni ada still lagi buat business. Dan saya nak korang semua tulis apa yang korang dapat. Sebab ini berdasarkan result yang saya buat. Saya sendiri buat waktu PKP, waktu mula-mula PKP, bulan 3 ke bulan 4, saya tak sure. Tapi start tu, saya nampak impact yang sangat besar. Kejap lagi saya tunjuk result, saya tak nak korang lepas apa poin yang saya share. Share ni supaya korang boleh apply dengan bisnes korang buat. Tak kisah kalau korang dropship Aina Beauty ke, kalau korang dropship Wawa Kosmetik ke, itu antara suka-suka saya juga. Dropship ataupun agent stock cara aktor ke, terpulang. Asalkan korang boleh tulis apa yang saya buat. Sebab kejap lagi saya akan share tips macam mana korang ni ada result dekat diri semaya dan result daripada Suara semaya putus-putus. Okay, boleh So korang boleh Mana WhatsApp tulis dia? apa yang korang nak buat. Okay, kalau ada apa-apa yang korang tak faham ke apa, korang boleh direct tanya ataupun korang boleh untuk last kali untuk korang share. Okay, terus di mana bila waktu PKP saya dah start untuk main selebriti. Selebriti ni impact dia macam mana korang nak contact selebriti ni Mute. bukan melalui PA. Faham tak? Melalui PA ni kita akan ada stage, PA dia lah, manager dia lah dan sebagainya. Tapi macam mana saya ada semaya buat? Okay, saya share tips macam mana korang boleh convince dan boleh contact selebriti untuk naikkan personal branding ataupun personal brand korang sendiri, tak kisahlah. Dan korang boleh bagi tahu dan syarikat yang korang buat. Apa bisnes yang korang buat. Itu yang korang kena bagi tahu selebriti tu. Dan bagi tahu diorang bahawasanya hilang terus suara. ni solat menggunakan telefon. So saya berbesar hati nak bagi sejadah ni untuk Kak Ilmas ni. So nampak tak benda tu dia nampak yang korang ni selalu attach atau follow diorang. So dekat situ korang boleh dapat satu idea apa yang korang boleh cari punca untuk contact diorang. Contohlah kalau korang buat by waktu nak start shooting. So dekat situ saya cakap dengan dia, saya berbesar hati nak bagi untuk review, boleh taklah payment dan sebagainya. And then bagi detail Kak Ismas ni, kalau setuju bagi detail nama, alamat, nombor telefon untuk Maya post besok pagi. Nampak tak? Itu dah bentuk serang ni. Okay, saya harap korang boleh alert benda ni. Dan sebab benda ni ada result. Kejap lah tadi saya tunjuk impact dia. Berapa kita orang boleh close, macam mana company kita orang kawal dan sebagainya time PKP. Sebab pesan waktu PKP ni kita orang bercadar nak buka booth Republic, PWTC,
dekat semua event-event dan masjid-masjid, tapi tak dapat nak buat sebab apa? PKP. So apa kita orang punya tindakan? Kita dah buat setup dah tapi tak dapat nak jalankan. So dekat sini kita orang menggunakan salah satu contohnya yang first support secara kita orang dan start promote, dia akan follow. Next sekali, Puan Rawi boleh next slide. Next slide ni mungkin semua orang dah boleh kenal. Terbaru ni orang panggil dia pengantin baru, Mira Fiza. Bayangkan Mira Fiza boleh berkolaborasi dan boleh bekerjasama dengan kita. Macam mana kita buat benda tu? Macam saya bagi tips tadi, bagi tahu nama dari company mana dan apa yang korang boleh bagi dekat artis tersebut. Macam tu Mira Fiza kan. Dan tips yang paling mahal sekali untuk bukan mudah untuk orang buat adalah kita orang punya team akan bukan WhatsApp, DM, sebab kita akan direct dekat IG, akan DM pada pukul 4.30 hingga ke 5.30 pagi tau. So sebelum tu kita orang akan buat submission. Allah kau buka kalau lagi. Lagi saya tunjuk result dia. Bukakan pintu hati mereka supaya buka, reflect dan terima barang kami untuk review. Sebab kita orang nak bantu orang lain macam mana nak gunakan sejarah ni untuk diri kau juga, untuk amal ibadat untuk kau juga. Itu waktu tu kita orang akan buat submission. So 4.30 ke 5.30 adalah sangat tahu semua orang boleh buat. Dan benda ni ada efek bila kita dah main game artis atau celebrity influencer, dia akan efek bahagian stock. Okay, slide. Dan ini antara satu contoh yang bila kita dah apply, result dia, saya tak tahu nak cakap macam mana, artis sangat banyak support dan contoh inilah bio kita orang dan ini IG dan dah ambil kita orang punya produk. Maksudnya time PKP ni, artis selebriti beri kerjasama yang sangat tinggi. Nampak? Contohnya Fitri Ibrahim, Datin Sri Umi Aida, Shahnaz Ahmad. So kalau korang nak tengok video ni, korang boleh tengok dekat IG kita orang. Okay. So next lagi, Puan Win, ni antara impact yang besar dah beri kerjasama. Contohnya Kak Fahatul, Mira Fiza, Abang Sajis share. Secara tak langsung, time PKP, artis semua yang terpengaruh beri support yang sangat tinggi untuk secara semaya. So ini adalah pesan yang untuk korang juga. Bila mana kalau korang buat bisnes, korang boleh ambil pengalaman ni untuk pengalaman diri saya juga. Pengalaman diri saya ni korang boleh apply dekat agent ke, dropship ke, apakah Eliza ada support, Kak Syifa, Kak Lisa Surahani, Aisyah, Amira Osman, Datin Syahidah, Amy, memberi kita orang punya, sebab benda kita plan untuk buka, contohnya mood yang ada bisnes ke, gunalah digital. Sejarah semaya full, tak ada dia tak ada buka branch, tak ada. Tapi macam mana kita orang boleh Semaya, suara Semaya agak tersekat-sekat sikit lah. Benda ni PKP main phone. Sekarang orang fokus main phone. Semuanya pun main phone. Sekarang ni pun kita dah start main phone. Dan impact dia juga, bila saya tengok PKP masa mula-mula tu, orang tengok VC, IG semua nak tahu produk Nda ni. Orang-orang yang ternama pegang dan sebagainya, dia akan jadi satu trusted. Macam kita pun nampak artis pegang kan barang kita ni. Contoh juga Kak Putri Sarah, very sporting orang dia memang kakao habis lah promote kan. Tapi kita tak minta pun promote satu IG story.
lagi story. Bila kita membuat, awak gunakan tip saya. Serius. Boleh jual barang yang sama macam situ kan. Barang kosmetik, unit saya boleh trust terhadap brand. Ni yang saya rasa yang bila kita main, sebab kita dah tak ada jalan lah. Kita run FB Lab sebab ada isu dekat luar negara untuk bahagian payment sebab COVID so semua staff tak boleh nak bekerja time tu. So apa yang kita orang boleh buat, terus guna artis. Bila kita guna artis, impact dia sangat tinggi, viewers semua naik. So korang boleh try untuk PKP yang benda yang sama juga. So next kali Puan Win, ini antara salah satu yang dah terus pakai Ustaz Syed bin Hisham, dia sangat sporting. So benda ni memberi kesan yang tinggi bila saya ada dropship, ada agent dan diorang akan trust macam mana HQ bergerak. Bila saya bergerak benda ni time PKP, saya betul-betul pulut orang yang ternama untuk kita nampak bantu juga. Saya bagi tahu dekat Ustaz juga bantu kita orang baru buat dan sebagainya. Orang lain tak apa, asalkan kita dah bantu dah untuk orang lain tahu apa yang kita jual. Nah itu main point saya untuk first call saya. Dan inilah Ustaz Dazuki. Seperti yang korang semua tahu, Ustaz Dazuki ni pun memberi support yang sangat tinggi. Dan next juga Ustaz Amin, Ustaz Amin Idris. So benda-benda macam ni memberi kesan juga ni Ustaz saya. Ini Ustazah ni. Dan kesan dia juga orang akan dah trust. Ni Habib Ali baru ni. Dan bila trend dia dah influencer ataupun artis semua dah promote, apa cabaran dia? Cabaran dia adalah bila barang ni adalah daripada Turki. Bila barang tu dah sampai, saya nak bagi tahu korang pengalaman sikit lah. Barang tu dah sampai je, bayangkan 14 hari kita orang tak nak kena. Bayangkan tak benda kena tak dekat custom, kena sanitize semua sejadah. Dia tak nak, sebab benda tu dari luar negara, dia tak nak ada effect ni boleh collect. Sebab dia nak jaga barang-barang. Tentulah face mask masuk dan sebagainya. So time sejadah masuk ni dia mesti tak 14 hari. So macam kita orang kena sanitize setiap satu pieces. So benda tu pengalaman untuk saya. Bukan saya yang buat. Kerja custom tu yang buat. Dekat situ. Adalah bila kami nak counter ayat dekat customer. Apa yang kita nak buat? Apa yang kita boleh bagi customer untuk percaya? Bila dah sampai tu, next kita pack. So ini antara, sebab kami hanya buat di rumah. So benda ni ada di warehouse dan bahagian pembungkusan base kami sendiri. So dekat sini efek dia juga kita dah ada nama dan kita dah banyak kerja, kita boleh buat semua kerja. So apa yang saya beri peluang dekat orang lain adalah which is saya boleh operkan dropship dan saya boleh adakan staff sendiri untuk bekerjasama. Sebab saya tak boleh buat seorang. Saya sendiri cakap dengan tim, semuanya tak boleh buat seorang. Semuanya kena ada korang, kena ada tim. So saya bersyukur sebab PKP ni orang lain cuma berhenti kerja, tapi saya boleh tawarkan kerja. Saya berumur 24 tahun, saya boleh tawar dan boleh orang cakap menawarkan pekerjaan untuk orang lain. Saya tak pernah terfikir benda tu. Sebab saya memang tak boleh buat seorang. So, bila mana orang berhenti tu terus untuk dibuat pack dan sebagainya. Sebab kita memang betul-betul perlukan pasukan untuk bergerak lebih laju. Okay, so bila mana saya dah buka peluang tu, saya nampak besar. Jalan saya besar. Sebab saya pun nak bantu orang lain supaya sustain bisnes saya. So next slide dia pula. Bila bayangkan ini baru berapa ratus 200 pieces saya. 200 boleh nak catch up lah. Sehari nak dapat backup dah, cari team pun
tak boleh ni, kita kena cari benda yang lain. Kita kena fokus benda yang apa yang kita kena buat. Itu yang saudara semaya dia beri impact dia. Kalau korang dah main game artis ke ataupun nama-nama yang ternama, can stop. So plan B dia kena ada cukupnya. So saya belajar benda tu. Dan next, Selangor dan wilayah Persekutuan Putrajaya dah memang stop. Pada 14 hari bulan tu kita akan buat benda kan ada penambaikan, which is stock dah ready stock. So senang, pak laju dekat situ. So bila dah ada trusted, orang memang akan terus. Itu yang pengalaman yang saya rasa memang takkan boleh lupa lah untuk PKP ni. Di saat orang tak genting, orang mengeluh tak ada kerja, orang mengeluh tak duduk rumah, tapi secara semaya buat kerja-kerja yang teruskan juga bisnes kita, tak ada stuck atau collapse. Dan tips untuk perniagaan apa yang korang boleh jual waktu PKP, yang pertama adalah cari barang keperluan, minuman. Itu saya rasa sangat boleh pergi jauh. Kita tengok waktu PKP ramai gila orang jual brownies, ramai gila orang jual sushi, ramai sangat-sangat orang jual makanan. Sedangkan saya sendiri pun beli benda tu. Sedangkan sebab kita ni tak ada masa untuk nak. So benda tu saya rasa korang kena buat benda yang sama juga. Sebab saya waktu zaman belajar saya memang tak duduk diam. Saya memang buat perniagaan juga. Sampingan tu saya jual slipper dan sebagainya. Dan di mana juga untuk yang next ni, berlakunya PKPB ni, korang boleh fokus untuk barang makanan dan barang ada dalam rumah. Contoh juga kita boleh buat, contoh satu sedadah, and then telekong, korang boleh pilih jadi dropship ke, tak kisah mana-mana company. Itu salah satu contoh untuk korang pilih produk. Itu sangat penting. Produk apa yang korang perlu pilih. Contoh juga kalau barang kosmetik pun boleh juga untuk belajar tutorial makeup dan untuk bagi ide macam mana dia nak buat live. So korang kena cari barang-barang yang hot market. Tapi barang-barang fashion which is bermakaian ataupun outdoor handbag mungkin akan ada lag sedikit. Tapi solution ni kena cari dari segi boleh buka pre-order dan sebagainya. Sebab kita orang pun tak expect 2 minggu sekarang ni kena buat PKP. Untuk sejarah semaya ni kita dah siap sedia untuk berlaku untuk bab sekali kedua. Untuk kali kedua bab ni kita akan fokus juga dari segi perkara yang sama, tapi kita akan improve, iaitu dah ada stok yang secukupnya. So tips yang Semaya bagi tadi adalah bila korang nak pilih produk ataupun nak jadi agent ke dropship ke, tak payah jadi founder, just jadi jual barang orang pun dah memadai dah benda tu. Korang tak payah fikir nak post, tak payah nak fikir nak pergi COD dengan customer, tak payah. Korang fikir macam mana korang boleh ambil grab peluang ni. Macam saya cakap semalam agak tergempar. Semua kawan-kawan kawan-kawan saya, suka saya bagi tahu macam mana kita nak buat benda ni. Saya cakap cari solution. Bila mana tak boleh buka kedai, buat COD, buat guna lama. So sebab serius saya cakap, orang sanggup bayar benda tu, orang still lagi membeli. Kita kena duduk dalam rumah je. Sebab orang dalam rumah tu pun still lagi buat duit, which is dia still lagi juga jual perniagaan orang lain dan sebagainya, still dapat income. Sebenarnya macam mana kita nak bagi awareness dekat orang tu. Jangan tukar bisnes, tapi tukar strategi bisnes. Itu yang saya nak share dekat korang. Tak kisahlah korang ada bisnes orang lain ke dan sebagainya. Sebab saya tahu dalam 43 orang ni ada sedikit, mungkin dalam 50% nak ada still lagi buat bisnes. Sebab dah common. Bayangkan orang lain pun still lagi buat. Budak sekolah ada lagi buat bisnes juga. Bukan jadi founder, tapi jadikan dropship, agent, stokis dan sebagainya. Bayangkan budak sekolah, saya lebih daripada saya. Saya rasa 15 orang yang ni waktu dia mungkin korang ada perniagaan yang korang buat, dropship ke, agent ke. Jadi saya cakap dengan korang, jangan mazirkan masa. Jangan bazirkan masa, fokus dengan apa yang korang buat. Belajar still belajar, tapi saya rasa perniagaan sangat penting dalam fasa sekarang. Dengan ekonomi kita pun tak menentu, kan? Bila dapat income tu, jagalah kewangan tu. Sebab kalau sales beratus ribu sekalipun,
10,000 sekalipun kan, company tu akan habis situ je. Sebab apa? Kewangan tak jaga, akan jadi lag dekat situ. Kita nak return pun tak dapat. Sebab kita tak jaga kewangan. Sebab bukan produk yang jadi masalah. Sebenarnya kewangan, ramai orang boleh buat sales, tapi tak ramai orang boleh buat money management yang sangat bagus. Biar kita ni nampak sales yang biasa, tapi kita punya money management tu orang cakap, itu sebenarnya nak tekankan dekat korang. Sebab saya tahu zaman student ni, saya pun pernah jadi student. Bila saya jadi student ni, saya ada keinginan nak beli itu, nak beli ini dan sebagainya. Tapi tahan dulu. Contohnya buatlah insurans ke, buatlah benda yang boleh memberanakkan duit korang tu sendiri. Nakkan duit korang sendiri, macam-macam cara korang boleh buat. Tapi jangan membazir, jangan sampai membazir. Itu sebenarnya nak tekankan. Bila dah sales sampai ke tahap ni, kan, saya pun tak expect boleh jadi sampai ke tahap ni. Brand kita orang boleh sampai ada invitation untuk dapat award 2020. Okay, saya tak boleh expect waktu zaman PKP guys. Waktu PKP kita dapat benda ni. Bayangkan tak? Saya pun tak dapat nak imagine sebab kami rancang plan A, which is kita menggunakan offline. Kita menggunakan program, majlis dan sebagainya. Tapi Tuhan bagi jalan platform untuk digital. Saya pun sarankan korang, start sekarang fokus untuk buat digital. Tak kisah dari segi apa yang korang buat. Okay, saya nak share juga dengan korang 3 tips untuk saya nak korang tulis pre-course marketing ni. Tak payah nak add, tak payah nak gata-gata tu tekan FBA. Benda ni sangat penting. Okay, untuk buat pre-course marketing adalah sangat penting. Ada 3 benda, which is ada hot market, warm market dengan hot market, cool market dengan warm market ni adalah korang senaraikan 10 orang yang kenalan terdekat. Okay, ini pre-course marketing tau. Korang boleh buat. Ini semuanya pernah buat. Hot market ni kenalan yang terdekat, which is family, saudara mara, kawan rapat dan sebagainya. Okay, warm market ni adalah kenalan yang berjauhan. Contoh dia, tapi korang mesti kenal dia dekat FB, media sosial. Warm market ni adalah korang boleh buat dari segi kenalan dekat Facebook, kawan-kawan lama, kawan-kawan di sekolah. Okay, dekat situ korang boleh buat benda tu. Dari segi 10 ke 30 dah memadai. Okay, untuk warm market. Okay, warm market. Cool market ni pula adalah korang tak kenal. Kan, contohnya mestilah dalam 43 orang ni mesti ada IG, Facebook dan sebagainya. Orang ada follow, orang ada add friend. Itu adalah cool market. Bila ada cool market ni, tapi dia still lagi tengok korang semua, itu dah gunakan trust dah dekat situ. Alright, so dekat situ 3 benda ni korang boleh buat. Hot market ni follow up, tanya diorang, bagi tahu diorang yang korang ni ada jual sekian. Okay, buat soft selling. Soft selling ni guna ayat membantu. Okay, contohlah kami adalah contoh sejarah semayang bantu korang kata sakit lutut dengan tulang belakang. Itu jangan terus direct. Okay, saya dia jual sejarah sandar. Dia boleh kurangkan sakit lutut dan tulang belakang. So nampak perbezaan dekat situ. Saya nak ayat menjual kepada membantu. Tak kisahlah korang jual, contohlah korang jual aina kosmetik. Itu contohnya aina kosmetik. Saya bantu orang, suami isteri boleh dekatkan hubungan. Nampak tak benda tu? Bantu. Saya cakap korang bantu ni sangat value kalau korang pandang benda ni. Sebab secara semayang menggunakan ayat bantu saja. Contoh, jual makanan, jual donat dan sebagainya. Bantu gembira bila tengok dengan keluarga. So nampak tak? Diorang nak bahagia benda tu. Diorang nak kebahagiaan kat situ. So korang guna ayat bantu. Dan bila korang gerak tak tahu, tipulah kalau 30 orang, seorang tak sangkut. Faham tak? Tipulah daripada 30 orang, seorang pun tak sangkut dari segi nak beli produk korang ke, nak beli apa yang korang jual ke. Itu sangat tipu. Sebab benda ni adalah impact dekat diri korang sendiri. Okay? Tengok, bila saya buat benda ni, dia impact dia stage dia kita sangat dekat. Ini untuk dalam masa sehari saja. Sehari kita boleh dapat dan bila korang dah
pergi dekat hot market, kita pergi dekat warm market. Warm market ni orang kenalan dekat Facebook, IG dan sebagainya. 10 orang dan senaraikan dan follow up, tanya, sebab kenalkan, as long as orang kenal korang jual apa. Dan korang jangan jual banyak produk, jual satu produk pun dah cukup. Fokus satu produk dan buat sampai jadi. Itu semua yang nak tekankan. Sebab ramai orang buat tu, jual barang ni, jual makanan, jual kosmetik, jual tu, jual telefon, jual sejadah. Tapi tak fokus satu. Macam mana orang nak percaya kat korang ni? So, nampak tak dekat situ? Fokus satu produk dan buat sampai jadi. Okay, tak kisah produk apa, tapi fokus tu. Fokus tu sangat penting. Jangan lari. Nak jual ni, kita pergi jual ni lah. Orang nak jual gula, kita pergi jual gula. Orang jual garam, kita jual garam. Jangan macam tu. Just buat confident diri sendiri. Jadi. Dan bila korang dah follow up dekat yang warm market ni, bila dah warm market ni tahu, daripada 30 orang, tipulah seorang dua tak sangkut untuk beli produk korang sendiri. Serius. Ini pre-cost je. Korang tak perlukan ads. Okay. Market ni pula, bila mana rakan-rakan Facebook, rakan-rakan IG, Twitter, korang boleh, saya ada jual ni, saya dah membantu pasakan dan sebagainya. So, korang buat benda tu, sebab apa? Saya nampak impact ni, bila tim-tim saya buat, dia sangat beri kesan dari segi, bila kita ada niat nak bantu, at least satu pun dah okey dah memadai dah. Bila korang buat benda ni. Okay, korang free cost marketing fokus pada 3 market, hot market, warm market dengan cool market. 3 benda ni korang buat, insyaAllah menjadi. Okay, as long as sales tu atau korang dapat dari segi bukan membayar, bukan korang kena buat review, bukan korang kena buat IG story ads, tak payah. Korang nak kena set adalah orang nampak korang apa korang jual pun dah memadai dah. Yang penting fokus kepada satu produk saja. Okay. Bila saya nampak benda ni, Cik Salin cakap minta saya share dari segi pengalaman saya bila rekrut orang. Okay, bila korang dah ada dalam satu company ataupun satu produk yang korang jual, dropship ke agent dan sebagainya. Okay, jangan depends dekat HQ sahaja. Kan jadi agent ke HQ. Cari inisiatif. Macam mana korang nak jadi lain daripada lain. Okay. Dropship yang lain daripada lain. Tips untuk jadi dropship ataupun team sale lain daripada lain adalah, first kali, korang kena cari unit USP korang sendiri. Apa yang ada dekat diri korang sendiri. Contoh, again share. Macam mana penjagaan pemakanan untuk body. Faham tak? So, bila orang tahu benda ni, contoh, apa yang beza korang dengan orang lain? Bezanya adalah, dia ni, seller ni, selalu share. Macam, dia bukan jual je, tapi dia sharing tips. Penjagaan 7 hari, pemakanan yang betul. Faham tak benda tu? Bagi ibu, lepas diorang beli, bagi ibu untuk guideline. So, itu yang membezakan korang dengan orang lain. Cari benda lain. Dan rajinkan start buat video. Serius cakap, cari buat video dan ni kita dah tahu apps yang bukan, apps ni pun bukan baru tapi dah semua orang tahu ya, TikTok ni bukan sebagai gili-gili saja tapi sejarah semua yang buat sharing dari segi ke arah keagamaan, dia ada impact yang sangat tinggi. Brand kita naik, viewers kita naik dan itu adalah free cost marketing. Dan ini salah satu contoh bila PKP kita dah tergempak. Kita dah lag. Waktu ni besok nak post. Barang sampai terus packing. Alhamdulillah saya ada 5 orang staff. Okay, 5 orang staff dalam waktu yang sama, diorang beri kerja yang sangat tinggi. Admin time ni, ini shift malam. Shift pagi dah balik dah. Dan time ni saya rasa sangat-sangat terbaik yang sejarah semaya pernah buat. Kita buat benda ni, dia ada impactnya bila sales kita naik dan branding kita pun naik. Ini kita menggunakan, macam semaya cakap tadi, kita gunakan yang selebriti-selebriti yang kat atas tadi. So ini impact dia. Korang boleh buat juga dari segi benda yang sama tapi olah benda lain. Benda yang sama tapi kita cari benda lain. Contohlah
gambar pun boleh, minta artis tu buat video pun boleh. Saya dah ajar dah tadi, saya dah share tips macam mana korang boleh convince artis ni. Macam mana korang boleh pick up artis ni, artis ni. Macam mana korang boleh bayangkan. Saya tak boleh terfikir lagi masa Mia Fiza boleh bekerjasama dengan kami. Walaupun kita ni pun baru nak bergerak, kita baru nak naik. Itu yang so korang boleh buat benda ni dan untuk pandemik ni atau PKP yang mungkin korang ada dekat rumah dan sebagainya, dan saya duduk di bahagian Selangor. So kita akan start 14 hari bulan ni. 14 hari bulan ni dah start PKP. So dekat situ kita akan buat benda yang sama dan kita akan buat penambahbaikan. Alasan boleh buat duit ataupun tak boleh buat sumber pendapatan. Jangan ada alasan, tapi cari jalan penyelesaian. Kita apa yang kita boleh buat. Dan bila kita dah tahu isu-isu yang gawat ni, yang luar jangkaan kita, please korang start perform habis-habis dekat semua platform, which is FB, IG, Instagram, Shopee, right, Telegram. So buat satu campaign yang di mana orang lain tak pernah buat. Fokus semua platform. Okay, tips untuk juga orang nak tahu produk korang dekat Google, ini secara semayang buat, iaitu adakan dan parking dekat semua platform. Contoh dia juga Carousel, FB, IG, semua tu basic. Twitter, walaupun korang tak aktif, tapi parking. Orang cakap at least ada dekat platform tu. Dan bila Google, dia akan detect di mana semua platform ni ada. Bila semua platform ni ada, Google akan naikkan dekat dalam Google. Contohlah kan, dekat sini saya baca nama Muhammad Aiman, Benish Karan, Hisham Tahir. Kan, korang parking produk korang. Tak kisahlah korang dropship ke agent ke founder. Sebab sekarang ni pun zaman belajar pun boleh jadi founder. Dan korang parking dekat semua platform ni. Korang tengok dalam waktu sebulan, nama korang akan ada dekat Google. Itu adalah real. Okay, real yang sangat yang impact dia korang akan naik. Alright, so itu salah satu sejarah semaya still lagi buat. Korang Google Park dan rating nombor 1. Sebab apa? Kita parking dia. Saya just tim kami aktif dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook. And then Carousel, Shopee, Lazada, Zalora, semua tu kita ada, tapi kita tak main target kita tu dekat mana. Kita just parking je kan. Sebab tak semua orang ada FB guys. Itu dia saya cakap. Tak semua orang ada FB, tak semua orang lain Twitter, tak semua orang lain IG, tak semua orang lain YouTube. Tak semua orang. Korang kena tahu. Tapi yang penting, apa yang korang kuasai. Korang attract diorang, bagi orang nampak. Aku pergi Facebook, nampak dia ni. Aku pergi IG, aku nampak dia ni. Aku pergi TikTok, aku nampak dia ni. Aku pergi Twitter, aku nampak brand ni. So, nak tak nak, diorang terpaksa beli. Diorang terpaksa beli. Di mana, bila diorang dah percaya dah dekat situ. So, dekat sini, saya tak nak korang bergantung pada satu platform sahaja. Tahu, satu platform tu saya rasa sangat-sangat akan ada effect dekat korang. Which is, korang kena hack, kena ban dan sebagainya. Okay, macam contohlah, saya tengok kat sini Fatin Nur Syahidah kan. Awak berniaga brownies ke? So, makin dekat semua tempat. Bina brand korang sendiri. Bina brownies, share tips. Macam mana buat brownies ni? Benda tu suka, orang akan percaya. Bila orang akan percaya, nak orang akan beli. Sekarang ni, kalau nak dapat taste, sangat mudah. Sangat mudah bila kita dah ada kepercayaan terhadap customer. Macam tu. So, ada tak korang rasa macam kalau ada yang korang tak faham ke, korang nak tanya apa-apa dekat Semaya ke, korang just boleh tanya dekat chat ni. Dekat chat ni korang boleh tanya. Dan siapa yang tanya, Semaya akan bagi hadiah. Okay, hadiah satu set secara sana premium yang bernilai RM130. So kalau korang nak bertanya ke apa, korang boleh tanya. And then Semaya akan bagi satu set tu.
Dan siapa juga yang membuat IG story ke Datex Sumaya Rich, saya juga akan bagi hadiah bernilai RM5. Okay? Ada terma dan syarat dia. Dan korang bukan hadiah yang saya nak tekankan, tapi saya nak tekankan dekat sini poin yang korang boleh dapat. Apa yang korang boleh dapat dekat saya sekarang ni. Dan tadi saya share ni, serius saya buat benda tu. Tim kita orang secara semayang memang buat benda tu. Saya bukan cakap kosong, okay kita kena buat approach IG, approach dekat selebriti. Tapi tak ada pun selebriti pegang, tak. Kami betul-betul ada result. Bayangkan PKP, kita boleh hit, betul-betul hit. Kita punya sale boleh melonjak lebih daripada yang kita jangka. Saya pun tak expect benda tu. Tapi nak buat macam mana, dah ada rezeki kan. Yang penting, apa yang saya nak tekankan dekat korang ni, jangan cari alasan tapi cari jalan penyelesaian. Macam saya pun agak terkilan juga. Next lusa dah kita dah kena besok Maya dah kena lockdown Selangor. Tapi kita start lagi, guna lagi apa yang kita boleh buat, kita fokus je. Yang apa yang saya rasa benda ni pendek ni pun ni tak. Jadi tak nak kita kena so jangan stay benda yang sama. Kita pendapatan sampingan, tak kisahlah korang jual apa, as long as start buat. Jangan banyak effort. Okey, terima kasih kepada Cik Syariza. Okey, saya open. Kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan selain daripada saya bagi tu still apply. Selain daripada guna chat, awak juga boleh tanya soalan, awak boleh on mikrofon lah. Boleh tanya terus kepada Cik Syariza. Dapat hadiah siapa buat soalan ni? Saya pun tak dapat hadiah ni. Okey, boleh tanya soalan bagaimana marketing dia ketika PKP. Sebab saya paling ingat Cik Sumayah kata, jangan tukar bisnes tetapi tukarlah strategi berbisnes. Okey, maknanya loyalty, being loyal to your business is the most important things. Okey, awak boleh tanya soalan, apa jua soalan yang awak nak tanya kerana peluang ini bukan datang setiap hari. Ini adalah satu peluang yang sangat besar untuk awak bertanya kepada penceramah kita yang sangat hebat ni. Dia boleh meneruskan bisnes pada ketika PKP. Bukan benda yang sangat mudah. Dan beliau berjaya mengharungi orang kata cabaran tersebut. Dan kita dalam melalui fasa PKP kedua. Dan beliau akan menghadapi lagi fasa kedua tersebut. Dan kita doakan bisnes itu terus berjaya. Okey, awak tanya soalan. Apa jua soalan awak nak tanya, sila tanya. Sebab sekarang ni saya rasa mungkin saya punya ni dah penghujungnya. Cumanya saya nak korang ambil je apa yang saya share, di mana jangan stick pada satu benda, jangan stick pada satu masalah. Saya nak korang start buat. Bila korang start buat tu, dan please lah, jangan jual banyak produk. Jangan tanya banyak produk. Jangan tanya banyak produk lah. Jangan jual banyak produk. Orang jual ni, korang jual ni. Orang jual tu, orang jual tu. Tak. Korang kena fokus satu produk. Still fokus ni, kalau korang buat memang ada effect. Dan tips konsisten pun kena buat juga. Konsisten ni bila mana korang akan pandang. Kalau korang nak tanya benda ni, tanyalah. Tanyalah untuk dalam sesi ni, sebab mungkin habis sesi ni pun saya akan start terus gerak ke office dan jumpa team dan sebagainya. Pagi ni pun saya akan ambil masa untuk korang soalan. InsyaAllah nanti apa yang saya boleh jawab, saya cuba jawab. Saya buat. Dengan apa yang tindakan yang saya buat. Cumanya kalau tanya bahagian ads ke, FB ads ke, IG ads ke, saya rasa mungkin itu bukan kepakaran saya. Sebab saya hanya pakar mungkin dalam bahagian pre-course marketing. Korang boleh tanya je. Melain tu jap. Okey. Saya nak tanya macam mana? Nak tanya macam mana dan kenapa libatkan dalam perniagaan? Macam mana atau kenapa boleh libatkan dalam perniagaan? Okey, Khairi Jani. Macam mana saya boleh libatkan perniagaan? Sebab saya minat. Saya minat dan kenapa saya buat dalam perniagaan ni, sebab saya nampak efek dia sebenarnya lebih besar daripada apa yang saya buat. Memang
Saya cakap, bukan hari ni buat, besok awak dah ada sale. Tak. Tapi dia ada cabaran lah. Saya suka benda yang adventure. Dan saya tak, bila saya nampak benda ni, saya tak dapat jangka yang saya boleh bantu orang lain juga daripada apa yang saya supply. Bayangkan juga, contohlah, saya jalan ni, awak jual tudung. Awak jual founder kepada tudung. Tapi, masuk kat semua WhatsApp orang, kan? awak dah terjual. WhatsApp dia orang kan? Bayangkan, 1,000 orang dah tutup hijab, dah tutup rambut dia orang WhatsApp Awin. dengan produk awak. Link tu Tapi saya tak kata dah, itu contoh lah. Sebab ramai je yang jual tanpa apa yang dia pakai. Which is, ada je founder-founder yang lelaki dan perempuan dan sebagainya. Macam tu. Ini contoh dia. Faham tak? Ambil je lah. Bayangkan juga. Cuma korang bayangkan apa yang korang. Contohlah contoh, saya jual Quran. Saya jual Quran. Bayangkan saya jual Quran ni. Ni kita jual. Bayangkan juga orang baca setiap kalimah tu. Saya dapat pahala. Korang kena fikir apa yang korang boleh beri manfaat pada orang lain. Sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat. Okey, saya jalan ni. PM IG saya. Sekejap IG saya ni. Nampak? Nampak? Okey lah, saya start lah. PM. Saya start Nak tanya macam mana nak maintain sales setiap bulan. IG. Jalan ni, petang ni, Nazmi. Muhammad Kim. Okay, jalan ni tag IG Smairis. Nanti claim hadiah dekat saya. Okay, Munirah Afrizat. Bila hadapi suatu masalah dalam bisnes, macam mana bangkit balik? Normal. Macam mana nak bangkit balik itu adalah apa matlamat saya. Okay, matlamat saya sebenarnya adalah saya nak pencen awal. Honestly, saya nak pencen awal. Saya nak pencen dari mungkin saya 40 tahun. 40 ataupun 35 ke 40. Saya nak pencen awal. Time tu pun saya dah, mungkin orang pencen 50, 55. Kata aku nak pencen. Kalau saya bekerja lagi sampai bila-bila. Sebab saya ada matlamat. So, Apa dia? tips untuk bangkit dalam bisnes, check balik. Kenapa awak start dan apa matlamat awak. Okay, Munirah, tag di IG story saya, IG story awak ataupun mana-mana platform, tag dekat Smairis dan claim hadiah. Okay? Okay, ni Syafiza. Saya nak tanya, macam mana setiap bulan? Adakan target setiap bulan? Which is, okay, saya share sedikit benda ni saya share dekat team, tapi saya share dekat korang semua. Yang ada 42 ni pun, korang boleh guna benda ni. Contoh kan? Okay, contohlah, produk tu bernilai RM100. Korang target RM10,000. Okay, RM10,000 lah sebulan. Komen pun boleh busuk lah. Dropship saya boleh buat RM10,000 sebulan. Tu sebulan. Sekejap bahagi dengan 100. 100 tu nama, 100 tu produk. Tak. Pieces je kena jual dalam waktu 30 hari. 30 hari je korang kena jual. Okay, 30 hari ni bahagi 100 pieces ni bagi dengan 3. So, satu hanya jual 3 pieces saja. Dalam waktu sebulan tu, okay, kena target sale 10K. Tapi macam mana kau nak buat? Okay, satu produk bernilai RM100. Okay, satu produk RM10. RM100. Dan RM10,000 tu bahagi dengan 100. Okay, faham tak setakat ni? Syafiza, bahagi dengan 100 dan 100 tu bagi dengan 30 hari dalam waktu sebulan. Sebab awak cakap sebulan setiap bulan. So sebulan 30 hari. 100 pieces bagi dengan 30 hari, terjatuhnya 3 pieces sahaja dalam waktu sehari. Nampak? Okay, 3 pieces je sehari. 3 pieces tak boleh buat 3 pieces. Tadi saya dah share zero cost marketing. Saya dah share macam mana nak attract artis. Mana masuk nama korang masuk dalam Google. Saya dah share lah tadi. Saya dah share. So korang boleh buat benda tu. Takkanlah 3 pieces. Okay. Tag saya di IG. Okay. Okay, ini IG saya. Nampak tak? Ini IG saya. Ya, ni lah nampak gambar sikit supaya. Okay. Salam Kak. Kita sebuat yang agak bagaimana kan
terbaik, tampil model yang sangat simpatik. Soalan sebab aku tak nak cakap tak mampu, tapi dia akan buat apa yang termampu. Itu simpatik. Jawapan dia adalah waktu yang apa yang saya buat dekat dalam artis tu, sebenarnya kami buat tanpa bayaran. Secara jujur, kami buat tanpa bayaran. Cumanya, apakah ayat yang sesuai untuk Fatin guna attract artis tu? Faham tak? Okey, macam kami gunakan, kami secara semuanya berbagi dekat Mira Fiza, Kak Mira Fiza. Saya gunakan Kak Mira Fiza. Sebab kami nampak akak pakai waktu akak solat, kami betul-betul bersahati. Tak apa kak, akak tak payah review pun tak apa. Saya nampak tak batin, akak tak payah review pun tak apa. Sebab semayang betul-betul nak bagi. Akak tinggalkan nama, nombor telefon dan alamat pengirim untuk semayang post besok pagi. Dia akan tak nampak terbeban kat situ. Oh, aku ambil benda ni pun, bukan aku nak review pun. Tapi bila dah sampai barang tu, nak tak nak dia kena review. Saya tak tahu kenapa. Sebab benda tu dia akan rasa sendiri. Bila dia nampak rakan-rakan artis dia review, dia pun review juga. Okay. Kalau student, so saya dah share tadi tips tu. Tips ni saya share dekat team je. Tapi saya share dekat korang semua. Sebab saya tahu, saya akan share benda ni, saya akan dapat benda impact lagi. So, Fatin, buat yang tips attract artis. Yang kedua, buat yang free cost marketing, hot market, web market, cool market yang tu tadi, dan naikkan nama dekat Google. Sekarang ni bukan korang semua jual apa, tapi yang pentingnya apa yang peliknya korang, apa itu yang penting tu. Pasal tag saya di IG dan claim hadiah. Okay? Mat nuta sama sarasam tekan jualan, iaitu bila tingkatkan awareness, tingkatkan kesedaran terhadap customer. Apa yang Mat buat, okay, saya panggil Mat Mat buat, apa yang Mat buat adalah tingkatkan kepentingan ataupun tingkatkan Mat punya kesedaran terhadap customer, audience. Kalau contohnya tingkatkan jualan ni dari segi paling busuk pun konsisten posting, konsisten follow up customer, ada dekat WhatsApp status, konsisten. Sebab the key of consistent ni akan nampak result dia selepas 90 hari. Sebab tu saja. Satu produk korang akan nampak impact dia sangat besar. Itu yang semua. Jangan jual banyak produk. Produk pun dah cukup. Dan 3 bulan ni, sebab impact dia, sayangkan, kalau saya tak persis nak tengok 30 post dekat mas so kita orang berani posting, kita orang dah lebih cecah 800 ke atas. Itu daripada kita orang punya struggle post. Okay, Mat tag saya di IG dan claim hadiah. Okay, Auni Batrisha, Assalam Kak, macam mana kita nak tolong orang yang baru berjinak dalam bisnes, yang tak ada pengalaman dalam bisnes? Kita kena pakar dulu dalam bisnes. Itu Auni jawapan dia. Kita kena pakar. Which is, macam saya takkan berani cakap benda ni sebab kalau saya tak buat benda ni, saya tak ada result. Contohlah, saya cakap, okay, korang, saya cakap dengan dalam 41 orang, okay, korang kena buat try game konsisten selama 90 hari. Tapi itu adalah saya dah tipu orang. Saya pun tak buat. Yang penting, awak kena pakar dulu, awak kena ada result dulu, awak sendiri ada pengalaman untuk bagi pengalaman tu dekat orang. Sebab tu saya cakap, untuk PKP version 2 ni, vibes yang kedua ni, nak cakap besar, tapi saya rasa takut tu dah kurang sikit daripada PKP yang pertama. Sebab apa? Kita dah ada result, kita dah ada pengalaman. Okay, ni awak dapat benda tu. So jawapan dia, awak sendiri kena ada pengalaman. Contoh, kita nak ajak orang buat live, tapi kita sendiri tak pernah buat live. Nampak tak benda tu? So kita kena buat live juga. Kita kena ada pakar juga dekat live. Okay, ni tag saya di IG dan claim hadiah. Okay, next soalan. Yap,
mana akak promote produk dengan menarik customer dengan beli dengan kami. Macam mana akak nak promote produk dengan menarik customer untuk beli. So dia, apa yang kami buat adalah cari ini, orang dah ramai dah tahu USP. Itu customer lepas beli, bagi ibu, kita orang akan bagi ibu guide customer. Contohlah, Yapli, awak jual serum, bagi tahu dan guide macam mana nak pakai, cara penggunaan yang betul, cara pemakanan yang betul. Nampak tak Yapli? Secara tak langsung, customer tu akan tetap dan benda yang paling the best sekali, customer tu bagi tu kawan dia. Itu dah pre-course dah. Kat situ orang tahu. Sebab marketing yang paling power adalah daripada kawan. Betul tak Yapli? Contoh kalau kawan awak cakap dekat produk ke orang ni, macam tak apa-apa. Nampak tak? Ya, tak nak aku. Memang aku dah saja benda yang tak elok kan. So nampak benda tu. Bagi good service and then buat sharing, guide customer. Itu yang Semayang buat. Okay, bagi fast service. Okay Yapli, tag saya di IG dan claim hadiah. Siti Hajar, Cik Semayang, berapa lama Cik Semayang ambil masa untuk betul-betul bangkit duduk dalam keadaan selesa macam sekarang? Sebab saya tak pernah ada dalam rasa selesa. Sebab saya dah target, okay, 35, 40, aku nak pencet. Faham tak? So, sebelum 35 tu, saya takkan akan ada rasa selesa. Bila saya nak bangkit tu, saya akan tengok balik matlamat saya. Dia akan berbalik-balik pada asal-usul lah. Berbalik-balik pada asal-usul. Untuk macam tu lah, Siti Hajar. Of course, saya pun pernah down. Saya pernah kena scam, saya pernah kena tipu produk dan sebagainya. Mesin ni lah, sudah beli mesin. Tapi tak dapat apa yang dijanjikan. So, macam mana saya nak bangkit? So, saya ada jalan penyelesaian. Sebab saya dah target, okay, saya nak bersenawat. Itu contoh dia. So, bangkit dia adalah, artis nak bangkit dari selesa dan daripada ada masalah, adakan matlamat dan kenapa korang start. Sekejap, tag saya di IG dan claim hadiah, okay? Akak, macam mana kalau barang yang kita hantar dekat customer pecah? Contohnya, macam saya jual Karya. Oh, Karya, ni kawan saya ni. Dia punya founder. Ada kosmetik. Barang dah balik dengan tebal. Tapi bila sampai customer, dia jadi pecah. Contohnya, apa cara kita nak buat terhadap customer tersebut. Okey, macam ni. Dia Malia, sebelum barang tu akan mudah pecah dan sebagainya. Tak daripada awal tadi, kita sebab bila kita fokus satu produk, kita akan tahu, okey, masalahnya akan datang. Okey, Pak Awi, sekejap kita jawab Madiah dengan Mama Aiman. Okey, Madiah, contoh, kita dah tahu produk ni kita minta, first kali kita minta SQ akan balik betul-betul. Dan yang kedua, bagi tahu customer, okey, akak, barang ni akan mudah pecah. Tapi kalau benda ni tak akan ada penanggungan daripada pihak Madiha. Sebab kami semuanya dah serahkan kepada HQ. Itu contoh dia. Ataupun kita dah serah kepada courier. Apa usaha Madiha nak percayakan customer, ambil gambar, snap gambar, kami dah letak dah Ferrejal. Kalau customer courier dah letak barang cacar bala dan sebagainya, macam tu lah kita dapat tahu nampak barang yang dah viral tu kan. So kita tak boleh buat apa. Takkan kita nak letak barang dekat dalam courier tu kan, courier punya lori, betul tak? So bagi tahu diorang awal-awal supaya diorang customer sampai nampak, oh dia tu dia dah bagi tahu awal dah barang ni cepat mudah pecah. So tak nak bagi dua option juga. Kalau yang dekat boleh buat dah lama, direct delivery. Kalau yang jauh bagi tahu awal. Pasti bagi tahu awal. Macam contoh juga tiada Semayang, tiada schedule ke bawah saja. So dekat situ diorang dah dapat alert dah. Okey, Madia, tag saya di IG. Mama Aiman, Cik, apa titik lonjakan pada perniagaan Cik?
titik lonjakan saya bila saya tak mengenali siapa target market saya. Dia adalah anak-anak nak bagi ke mak ayah. Target market saya pada umur 25 hingga ke 45. Itu contoh. Bila saya dah nampak tahu siapa target market saya dan jualan saya akan dapatkan naik lonjakan. Sebab apa saya dah tahu siapa yang nak target. Bukan, contohlah air ni sesuai untuk baby, sesuai untuk mak ayah, sesuai untuk umur. Semua umur. Setengah orang keluarkan satu produk semua orang boleh pakai. Untuk semua orang. Jadi saya nak tingkatkan perniagaan saya adalah apa saya punya target market audience. Apa yang saya perlu nak jual. Okey, Muhammad Mantel saya dari dan kirim hadiah. Okay, sebelum tu bagi story lah sikit. Sekejap Sini buat register sikit. Puan Hawi. So hari ni kita dapat live dengan studio-studio Politeknik Polisten. Dapat tanya soalan-soalan terbaik. Allah. Itulah seorang, saya tak tahu korang boleh dapat benda ni dekat luar ke tak. Okay, saya tak tahu korang boleh dapat kat luar ke tak. Tapi apa yang Semaya boleh cakap, apa yang Semaya share ni memang betul berdasarkan result. Saya bukan cakap kosong. Kita dah klikkan slide saya. Dan saya harap benda ni dapat beri manfaat pada korang. Tak kisah korang buat bisnes apa, tapi yang penting fokus satu produk dan buat sampai jadi. Itu je saya boleh cakap. Okay, baru saya rasa itu saya yang kurang daripada saya, yang baik tu mungkin Allah Ta'ala. Dan apa-apa yang korang nak tanya, boleh je cari saya dekat IG dan tanya je apa soalan. Okay? Dan saya faham itu je. Saya rasa. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Sumaya atas kerjasama yang sangat baik. Terima kasih juga atas segala tips bagaimana dia melakukan bisnes dia. Okey, sewaktu PKP bukan mudah benda ni. Terima kasih pada semua pelajar-pelajar yang sudi hadir pada hari ini. Cukup, insya-Allah cukup semua kehadiran. Sebab ada yang tak dapat dengar ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih pada Cik Sumaya. Sangat-sangat berguna tips yang dia bagi. Terima kasih kepada yang bertanya. Jangan lupa tag Cik Sumaya di IG beliau untuk claim hadiah. Sangat best hadiah yang korang dapat. Okey, terima kasih kepada semua pelajar. Kita jumpa lagi untuk program-program yang akan datang. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Sama. Bye. Terima kasih Puan. Sama. Bye. Bye. Okey,